Okay, try. Alright. Confident interval. Video saya ni goyang-goyang lah. Interval. You all ada yang nak masuk kelas ke? Kelas Makmal ke? Padang ke? Belum Doktor, belum. Maknanya semua belum masuk lagi lah ni. Dia sekarang ni yang apa nama tu, Makmal, Padang, Studio dah boleh masuk lah. Masuk kelas. So ada beberapa kelas yang mula minggu lepas. Minggu ni ada satu je. Minggu ni dua. Minggu depan don't know. Yang tu. So you all tak ada Makmal untuk semester ni? Kalau tak ada tu maknanya Makmal sem pendek lepas. Oh, Makmal tu. Yang lain daripada tu, kod ada subjek yang dibenarkan tak ada Okay, yang ni the last topic dalam kita punya estimation chapter, confidence interval for ratio of variances. Yang ini dia based on ada statistik, based on statistik, dia panggil F. Okay, F ini bersamaan dengan S1 square. S1 square tu adalah kita punya first sample variant bagikan dengan sigma 1 square, ni bagikan dengan S2 kuasa 2 bagi sigma 2 kuasa 2. Sigma square tu maknanya variant bagi population yang kedua lah. So in other word, apa maksud dia? Kita ada dua population lah, in teorinya macam ni lah. So you have population 1, X1 kata X1, and then kita ada second population X2. So kita ambil sample size bersaiz N1 from X1, sample size N2 daripada yang kedua, daripada population yang kedua. So daripada sampel yang pertama tu kita boleh calculate dia punya sample variant lah, S1 square. And then daripada sampel yang kedua tu kita ada S2 kuasa 2. So kita ada dua information lah, and then of course kita ada dia punya sample size. So statistik secara teorinya tu, statistik F ni yang sama dengan sample variant pertama bagi variant of the population yang pertama, kesemua tu bagikan dengan sample variant bagi sampel yang kedua, bagikan dengan population variant yang kedua. Ini dia follow F distribution. F distribution dengan N1 tolak 1 first degree of freedom. Okay, yang ini adalah dia panggil first degree of freedom. Degree of freedom. So dan yang kedua tu N2 tolak 1 tu adalah kita punya second degree of freedom. DF tu degree of freedom. So dia ada dua parameter lah. Umum dia yang ini Nu1, Nu1, yang ini Nu2. So dalam statistik ni kalau kita sebut Nu tu, kita guna simbol Nu, dia bermaksud degree of freedom. So kalau kita ada Nu1 maknanya first degree of freedom, Nu2 second degree of freedom. You all kalau notice lah yang COVID punya apa nama tu, apa dia panggil variant ni, yang kita ada sebelum ni beta, lagi apa ni letters ni dengan Omicron, itu semua diguna Greek letter word. Tak tahu kenapa, saya tak tahu ada tak dalam perubatan punya tata cara tu, saya tak sure. Tapi kalau dalam statistik, bila kita guna Greek letter word tu, alpha, beta, gamma, omega, mikron lah, beta apa semua tu, itu menunjukkan dia adalah parameter bagi the population. Maksudnya nilai-nilai yang dikaitkan dengan population. Dan yang saya sebut juga sebelum ni, kalau kita guna Roman A, B, C, D, E, X, Y, Z tu, itu adalah dia adalah apa nama tu, statistik yang dikaitkan dengan sampel. Umumnya dinamakan statistik
Itu dia punya adat tata cara dalam statistik lah. Kalau dalam medical pun saya amat percaya ada tata cara dia juga. Dalam setiap bidang, definitely dia ada cara-cara dia yang tersendiri lah. So yang ini yang cara statistik. So F distribution ni, kalau you all ada dia punya statistical table yang warna hijau tu, dia statistical table ni banyak je. Kalau dalam internet pun kita boleh je nak tengok refer mana-mana. So sebagai satu contoh, cara saya nak tunjuk kata cara kita nak baca F distribution ni. Buka muka surat dia table table 7 page daripada 38 hingga dia ada 4 ke 5 pages ni. Banyak ni banyak yang ni. 38 hingga 47 hingga 47. Ini adalah nilai-nilai yang dikaitkan dengan F distribution. So kalau tengok dalam muka surat 38 tu, tapi yang ada buku tu 38, function dia dia panggil probability density function seperti yang ditulis atas table 7 tu dekat muka surat 38. Ini yang kita kena integrate dia lah. Ini function gamma apa semua ni, which I believe ramai kita very not familiar dengan function ni lah. Okay, so sebagai contoh lah bentuk F distribution ni, dia something macam kita punya chi-square distribution. Dia start at 0. Lepas tu kalau kita split kata distribution ni, katalah ni alpha. Nilai yang kita baca dalam table ni dekat belah kanan ni adalah F alpha. Alpha, kalau you all masih ingat lagi, yang 0.01, 0.05, 0.10, 0.025 tu yang common value. Yang the common value dia. Ini Nu1 dan ini Nu2. Maknanya dia punya degree of freedom yang pertama adalah Nu1, degree of freedom yang kedua Nu2. So sebagai contoh, katalah kita nak cari F 0.05. Bermakna kebarangkalian belah kanan daripada this point ni, iaitu F 0.05, katalah 86. Okay. Dengan first degree of freedomnya adalah 8 dan second degree of freedomnya adalah 6. So kita perlu cari alpha tu, cari muka surat yang ditandakan alfanya 0.05. So ini ada dalam muka surat 44 dengan 45. So ini dalam page 45 dan 46. Okay. Untuk alpha 0.05. So first degree of freedomnya adalah yang the column. So kita cari Nu1 tu belah kiri sekali. First degree of freedomnya adalah 8. Lepas tu projek dia ke kanan sampai dia bertemu dengan Nu2-nya adalah 6. So kita punya bacaan adalah 4.15. 4.15. Ini adalah 4.15. Okay. So kalau kita tengok table tu lah, atas tu 0. alpha dia 0.05. Lepas tu ni Nu2-nya. Nu2-nya adalah kita nak dia bersamaan dengan 6. Dan ni Nu1 dia, iaitu degree of freedomnya adalah 8. First degree of freedom 8. So bacaan kat sini we should get 4.15. Okay. Semua dapat mana ada table tu. So ini satu menggunakan table ni lah. Cumanya macam kita punya chi-square distribution tu, kalau kita nak cari yang point sebelah kiri ni, dia belah kiri, katalah ni alpha ni. So tata tandanya adalah F belah kiri ni alpha. So sebelah kanan tu tanda dia F1 alpha minus alpha, Nu1, Nu2. Okay. Yang ni dia tak ada dalam table. Kalau macam contoh, belah kiri tu katalah 0.05.
So maknanya this point ni adalah F1 tolak katalah 86 juga. So ini adalah F 0.95 ada dalam jadual. Maknanya kalau kita cari yang muka surat yang ada alfa dia merujuk kepada yang sebelah kanan itu 0.95, dia tak ada dalam jadual. So yang ini kenapa tak ada dalam jadual? Sebab kita menggunakan dia punya identity. Itu umum dia, kalau saya boleh tulis secara umum lah. Kalau di sebelah kiri, kalau ini adalah alpha, kita ambil yang belah kanan ni, ini 1 minus alpha. Okay. So this point ni dipanggil critical value ni, ini F1 minus alpha, Nu1 first degree of freedom, second degree of freedom adalah Nu2. Ini kita guna identity 1 bahagi F alpha. Degree of freedom tu terbalik kan. Nu2 as the first degree of freedom, Nu1 sebagai the second degree of freedom. So kita terbalikkan nilai degree of freedom dia tu. So jadi contohnya kalau katalah kita nak cari F 0.95, katalah 86 juga 86. So ini kita rewrite dia sebagai menggunakan this identity sebagai F 0.05. Terbalikkan dia punya degree of freedom. So yang pertama jadi 6 dan yang kedua jadi 8. So kita baca nilai daripada table ni, this value boleh dapat dalam table kita, then kita selesaikanlah. So untuk itu alpha 0.05, the first degree of freedom-nya adalah 6, second degree of freedom adalah 8, bacaannya adalah 3.58. So bila kita bahagikan, selesaikan tu 1 bahagi 3.58, so kita dapat 0.2793. Okay, that's the value lah, nilai dia tu. Okay, ini cara kita baca daripada kita punya F distribution lah. So kita akan menggunakan F statistik ni untuk membentuk kita punya confidence interval bagi ratio of variance. So kalau kita pergi patah balik di statistik ni, kalau tadi tu kita boleh ambil secara umum, yang ini kita bagi kepada 2 lah. Ini alpha per 2 untuk kita punya confidence interval. Ini pun alpha per 2. Value belah kanan ni adalah F alpha over 2. First degree of freedom-nya adalah N1 tolak 1. Okay, berdasarkan theorem ni, dia follow first degree of freedom-nya adalah N1 tolak 1. Second degree of freedom-nya adalah N2 tolak 1. Okay. So ini adalah N2 tolak 1. Yang belah kiri ni, dia starting at 0. Belah kiri ni adalah F1 tolak alpha per 2. Degree of freedom dia sama, N1 minus 1, N2 tolak 1, second degree of freedom. So menggunakan identity punya approach tu, ini jadi 1 bahagi F alpha over 2. Degree of freedom dia terbalikkan, N2 minus 1 as the first degree of freedom, N1 minus 1 sebagai second degree of freedom. So dua-dua ni kita boleh baca dalam table. Okay, this part boleh baca dalam table, ni pun super. You can find the value daripada table. So dari sini baru kita bentuk dia punya confidence interval lah. So kalau ambil dalam ni, kita dapat 1 minus alpha. Ini maknanya yang kat tengah-tengah ni 1 minus alpha, that probability. So 1 minus alpha ini bersamaan dengan the probability 1 bahagi F alpha per 2, degree of freedom dia, N2 minus 1, N1 minus 1 kurang atau sama dengan F less than equal to F alpha over 2, N1 minus 1, N2 tolak 1, second degree of freedom. So kita gantilah F tu.
F tu dengan statistik yang kita ada, yang kita tulis dalam theorem kita tadi. So this is F alpha over 2, N2 minus 1 first degree of freedom, N1 minus 1 less than equal to S1 square bagi sigma 1 square bagi S2 kuasa 2 bagi variant of the second population kurang atau sama dengan the point on the right, the critical value sebelah kanan adalah F alpha over 2. First degree of freedom is N1 minus 1. Second degree of freedom is N2 minus 1. So, kalau tengok kan the algebranya, we actually apa yang kita nak akhirnya, kita akan dapat this sigma 1 square bagi sigma 2 kuasa 2. Representing ini ratio of variance. This is actually the ratio of variance. Okay. Ratio of variances. Iaitu sigma 1 square bagikan dengan sigma 2 kuasa 2. Itu yang sebenarnya apa kita cari. So dia punya algebra dia kita buatlah. Okay, algebra dia saya tak tunjuk tak tunjuk apa nama tu the algebra. Selesaikan ni. Jalin lah. Nak cuba selesaikan ni tinggalkanlah dalam 4-5 step. So nanti bila-bila masa you all nak cubalah sendiri. Okay. But anyway, hasilnya kita akan dapat the 2 point sebelah kirinya. Ini bersamaan dengan 1 S1 square bahagi S2 kuasa 2. Maknanya sampel variant yang pertama bahagikan dengan sampel variant yang kedua darab dengan 1 bahagi F alpha per 2 N1 minus 1 N2 tolak 1. Which is kalau tengok this part ni, ini adalah kita punya critical value yang kita baca dalam table on the right. Okay. Dan yang sebelah kanan dia, ini S1 square bagikan dengan S2 kuasa 2. Sampel variant yang pertama bagi sampel variant yang kedua. Darabkan dengan F alpha per 2 N2 tolak 1 N1 tolak 1. Okay, N1 tolak 1. So kalau perhatikan sebenarnya this part ni dia adalah critical value yang kita baca daripada table value on the left. So actually dia quite easy lah. Not a very big issue pun. Nampak simbol dia je lah banyak ni, tapi kalau kita tengok betul-betul dia actually it's just a matter of finding sampel variant yang pertama dengan sampel variant yang kedua, tahu dia punya size sample, read from your table dia punya critical value, dapat selesai problem tu. Okay, yang ni ada guna dia ratio of variant ni. Later on dalam the next chapter kita akan tunjuk dia punya penggunaan dia lah. Okay. Especially kalau ada orang yang involved dalam machine calibration, saya percaya somehow you all ada deal dengan ni, tapi very likely you all sebenarnya calculate je, tapi you don't know what you are doing actually. Itu apa yang pelajar-pelajar sebelum ni lah bagi tahu saya. Dia dah lama buat kerja ni di tempat kerja dia, tapi dia tak tahu pun sebenarnya dia buat apa. Cuma dia hanya dapat certain value, and then daripada value tu dia adalah petua-petua dia. So dia buat macam tu je kata dia. So bila kita tengok benda ni baru dia realise apa yang dia buat ni dah berbelas tahun kata dia. Rupanya itulah yang dia buat. Okay. And then dia orang ni pula guna package. Bayar beribu-ribu macam tu. So cakap kalau dah tahu ni tak payahlah guna package lagi. Boleh kira je. Okay, anyway kita tengok satu contoh. Contoh yang kita ada dulu memang ada dalam output handout yang saya pernah bagi sebelum ni. But
apa nama tu, tak apalah, kita ambil satu contoh lain. Okay, example, kita sebagai contoh, as an example kata okay, kata the reading kata the measurement reading. Sekejap. Saya bagi contoh lain. Yang contoh mudah dululah. The volume of, let's say, drink lah, soft drink dispensed by, sorry lah, yang ni ada dalam you all punya ni dululah, tapi saya percaya tak nak cari balik kan leceh. Soft drink dispensed by machine A and B into bottles. Ini actually masalah dalam quality control lah. The volume of soft drink dispensed by machine A and B into bottles are summarized below. Ini A, B, sample size yang dia pilih, ini 10, yang ni 12. Hopefully ada dalam, okay, ada 12. Lepas tu katalah kita ambil dia punya mean ni katalah 495, 502. Standard deviation, STD, standard deviation, DV ni short form bagi standard deviation. Katalah ini 4, yang ini 6. Okay. So apa maksudnya adalah kita pilih 10 botol daripada mesin A, calculate dia punya mean isi padu yang dimasukkan dalam botol-botol 10 botol ni. Mean ni adalah 495, standard deviation dia adalah 4. Yang mesin B pula kita ambil 12 botol, mean yang dimasukkan adalah 502 ml, standard deviation-nya adalah 6. Okay. So katalah yang ni construct let's say 95% lah, 95%. CI confident interval for the ratio of variances A and B. Okay. So dari sini 95%, construct a 95% confident interval bagi dia punya ratio of variances untuk mesin A dan B. So kita tahu standard deviation, I think by now you all tahulah standard deviation ni adalah, ini adalah S1, ini adalah S2. Standard deviation yang kita nak guna adalah, kalau tengok daripada formula yang kita dapat tadi, yang kita nak guna adalah dia punya variant. So bila kita ada the standard deviation, so untuk dapatkan variant kita perlu kuasa 2 je lah, right? So 95% confident interval pun by now saya percaya semua tahulah our alpha is 0.05. Mana datang 0.05? Dia adalah 1 tolak alpha darab 100%. Ini bersamaan dengan 95%. So congak aja alpha tu 0.05 lah. Okay. So dari situ menggunakan kita punya formula tadi yang kita dah tunjuk tadi tu. So kita dapat dia punya formulanya adalah S1 square. Ni kalau ini A lah, SB kuasa 2, 1 bahagi F alpha per 2 kita 0.05 per 2. Degree of freedom dia yang B
yang A adalah 10. So 10 tolak 1. Second degree of freedomnya adalah 12 tolak 1. So ini yang perlu kita cari daripada our table. Dan yang ni adalah SA sample variant bagi mesin A bahagikan dengan sampel variant bagi mesin B, darabkan dengan kita punya critical value di sebelah kiri, iaitu ni adalah F alpha per 2 kita adalah 0.05 bahagi 2. So degree of freedom dia kita terbalikkan. So ini adalah yang B dulu, so 12 minus 1, yang ni 10 tolak 1. Okay. Ini panjang lah. Okay. Tulisan dia panjang, tapi it is actually not that very hard. So 0.05 bagi 2, so 0.025. So kita perlu rujuk dalam kita punya F distribution tu bagi alpha yang sudah dibahagi 2, iaitu 0.025. So gantikan nilai-nilai yang kita dapat daripada info kita tu. So ini jadi untuk A adalah 4, B adalah 6, standard deviation. So ini 4/2 bagi 6 darab dengan 1 bagi F 0.025. Degree of freedomnya tadi tu adalah 9 dengan 11. So 9 yang pertama, 11 yang kedua. Dan ini adalah 4/2 bagi 6/2. Ini adalah F 0.025. The degree of freedom dia kita terbalikkan, 11/9. Okay. So next move kita perlu baca daripada table je lah. So ni 4/2 bagi 6/2. Ni F1 bagi, so buka table kita, muka surat 0.025. 0.025. Ni dia. Okay. Muka surat 42 dapat dalam muka surat 42. So ni kita dapat yang pertama 9, yang kedua adalah 11. So 9 11 3.59. This is 3.59. Dan yang belah kanan tu 426 square. 11 9 pula. So 11 9 3.91. This is 3.91. So selesaikan aja lah. So get your calculator. 16 bahagi 36 3.59. So kita dapat ni 0.12 up to 2 decimal places. Yang belah kanan ni 16 darab dengan 3.91 bagi dengan 36, 1.74. 1.74. Ini dia punya ratio of variance. Yeah. So apa yang kita boleh interpret ni sekejap lagi. Ini dia punya ratio. Ratio sigma 1 square bagi sigma 2 cos 2. So yang kita boleh interpret dia macam ni lah. If the interpretation, if the ratio contain 1, the value 1 kalau dia ada nilai 1 dalam interval tu, if the interval saya kata the interval for the ratio contain 1, ini imply sigma 1 square sama dengan sigma 2 cos 2. Okay. So maksudnya variant dia samalah, tu maksud dia. In fact kalau you all recall juga, untuk yang test bagi confidence interval untuk Bayesian mean tu kan, okay, mu1 tolak mu2, kita ada case di mana variant dia sama, variant tak sama. So ini adalah satu cara di mana kita boleh test sama ada variant dia sama ataupun tak sama. Okay. So ini menggunakan approach confidence interval lah.
So untuk itu kalau kita nak interpret this result, so the result shows, yang kita boleh kata dalam ni, the result shows the interval contain 1 from 0.12 sampai 1.74. So maksudnya nilai 1 ada dalam tu lah. Okay, kalau kita tengok this is from 0.12 up to 1.74. So somewhere tengah ni kita punya nilai 1.0 lah. Okay, so ini maksud dia, it contain 1, so implying variant bagi yang A ini sama dengan variant bagi B. Maknanya mesin A dengan B ni, dia punya variant dia kita boleh kata sama lah, tu maksudnya. So the variant are the same, tapi mean dia kalau kita tengok daripada info yang kita dapat, yang A 495, B 502, kita perlu further test lah sama ada nak tengok mean dia sama ataupun tidak. Tapi berdasarkan yang case di mana variantnya adalah sama. Ini maksud dia. Okay, ada apa-apa soalan ke? Anyone? Tidur ke ni? Tak ada doktor, tak ada. Tak ada. Okay. Yang ini wrap up kita punya chapter estimation lah. Maknanya chapter estimation tu dah habis syllabus dia. So kita ada the new chapter. The new chapter ni saya nak share saya punya handout. Okay. You all yang buku tu you all guna jugalah. Tapi yang handout saya ni lebih membantu untuk pengajaran. Dia sebabnya contoh-contoh dalam statistik ni biasanya panjang-panjang. Kalau dalam exam tu, saya pernah tengok soalan dia setengah muka surat. Jawab dia 3 line je. Ini masalah, masalah statistik ni. Nak explain things tu kadang-kadang jauh lebih lama daripada nak menyelesaikan the masalah. Okay. So, saya share dengan you all, some exercises untuk kita punya chapter baru ni. Ya, chapter baru kita ni adalah hypothesis testing. Hypothesis testing. Yang mana dia banyak berkait dengan kita punya chapter sampling distribution dan juga kita punya estimation punya chapter. So saya hantar dulu, you all glance through je lah dulu. Kita akan menggunakan contoh-contoh dalam tu. Mana you all punya ni? Okay. So kalau nak print pun boleh. Go ahead. Kita ada banyak tu. Kalau tengok ada 19 soalan. Kita